Saya ada satu soalan yang saya simpan tadi, Prof, berkaitan dengan apa yang didakwa oleh Trump bahawa lepas UAE, lepas Bahrain, lepas Sudan, dia menjangkakan bahawa akan banyak lagi negara Arab yang akan mengikut jejak langkah UAE dan Bahrain. Jadi komen Prof bagaimana? Jangkaan Prof bagaimana? Ya, besar kemungkinan ada negara-negara Arab itu. Mereka mengatakan bahawa perkara normalisasi UAE dan Bahrain ini tak berlaku jikalau satu negara Arab itu tidak menyetujuinya. Cuma dalam negara Arab yang satu itu ada pertentangan dari segi sama ada nak buat normalisasi ataupun tidak di antara pemerintah yang sebenar dengan pemerintah de facto. Tak perlu saya sebut negara mana itu, kita tahu semua. Jadi itu dia katakan, kemungkinan besar memang ada, cuma menunggu masanya sahaja. Kerana pada ketika ini normalisasi dengan Israel bagi negara adalah dikatakan dah biasa dah. Bukan menjadi hal lagi. Bila Bahrain, UAE buat normalisasi, tak dengar bantahan daripada rakyatnya. Tapi Sudan ada bantahan daripada rakyatnya kerana rakyat mengatakan itu hanyalah kerajaan sementara. Jadi itu beza dengan antara Sudan, UAE dengan Bahrain itu. Seperti kata Lieutenant Colonel itu adalah rakyat itu penting memainkan peranan itu. Sebab itu dikatakan untuk mengharapkan negara Arab dalam hal ini memang payah sedikit dalam kita memberi harapan kepada rakyat Palestin. Okey, baik Prof, Tuan Razli, kita nak berhenti berehat seketika, insya-Allah lepas ini kita nak terus kepada kesimpulan daripada tetamu kita. Baik, kita nak berhenti berehat seketika, insya-Allah kembali selepas ini. Baik, alhamdulillah kembali dalam analisis. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini iaitu normalisasi dengan Israel, apa pendirian Malaysia? Saya ingin tanyakan kepada Prof Azmi berkaitan dengan pastinya rakyat Malaysia dan penonton nak tahu apa sebenarnya solusi terbaik untuk Palestin bergelar sebagai negara bebas dan juga merdeka dan berdaulat. Apa antaranya jalan terakhir yang boleh diambil? Silakan Prof. Ya, seperti kata Brother Hamzah tadi bahawa rakyat Palestin mahukan negara mereka sahaja. Tapi bagi saya apalah saya pergi Palestin pun tak pernah cakap aja. Tapi realitinya Nat dan Lieutenant Colonel adalah solusi dua negara itu adalah dikatakan yang terbaik. Tapi faktor-faktor pelarian itu kena selesaikan. Sempadan pre-1967 kena selesaikan juga. Dan juga Batu Maqdis Timur sebagai ibu negara Palestin itu perlu dikatakan diselesaikan juga. Dan Gaza dan Tebing Barat itu dikatakan tidak boleh berpisah secara fizikalnya. Itu cara terbaiknya. Tapi itu dikatakan hal solusi terbaik. Tapi bagi kita lah rakyat Malaysia ni, kadang-kadang saya melihat kita dengan isu Palestin dah lali. Sebab itu saya lihat media tak mainkan sangat cerita tentang Palestin kerana dah terlampau lama sangat rakyat kita terlupa sebenarnya. Sebab itu penting NGO ni seperti Aman Palestin memainkan peranan mereka. Saya contohlah, kita tengok Armenia dengan Azerbaijan. Kenapa mereka berperang? Rakyat Malaysia tak peduli. Tapi sebenarnya isu ni ada kena-mengena dengan Turki, ada kena-mengena dengan Israel, ada kena-mengena dengan Iran. Kalau kita campur keempat-empat ni, dia sama juga dengan isu Palestin. Jadi sebab itu media dan juga NGO ni perlu memainkan peranan untuk selalu educate rakyat Malaysia tentang apa yang sebenarnya berlaku. Bukan saja di Palestin, tetapi isu-isu yang bersangkut paut dengan Islam itu sendiri, negara Islam itu sendiri. Tak kiralah di Perancis ke di mana, di Sudan itu sendiri. Sudan sekarang dah berpecah kepada dua sekarang. Jadi kita kena faham isu-isu itu. Jadi itu peranan media yang perlu dimainkan supaya kita boleh berfikir. Bila kita lihat apa yang di depan kita tu sebenarnya bukan sebenarnya yang berlaku. Yang lebih menarik adalah di belakangnya. Jadi itu peranan media, peranan NGO itu yang paling penting bagi saya untuk memberi dikatakan maklumat kepada rakyat kita. Ya, baik Tuan Nazri pula, bagaimana mungkin peranan yang mungkin boleh dimainkan oleh Malaysia? Okey, saya melihat isu tentang two state solution dulu. Contohlah satu buat analogi. Memanglah kita realitinya memang kita kena terima two state solution dan sebagainya, itulah pendirian negara kita. Cuma sebagai seorang bapa, sebagai seorang ayah yang telah kehilangan anak, yang mungkin kehilangan isteri dan sebagainya lagi, pendirian kita kena jelas. Betul. Bahawa Palestin itu sebenarnya adalah milik rakyat Palestin. Contoh, saya buat analogi. Negeri Selangor, kan ada berbagai daerah. Tiba-tiba ada penjajah datang, dia ambil banting. Kan, dia ambil banting. Adakah negara daerah yang lain setuju dengan
bila banting itu diambil oleh penjajah yang datang ke negeri Islam, sudah tentunya tidak setuju. Dan itulah perasaan yang ada di kalangan rakyat Palestin. Maka dengan sebab itulah sebagaimana yang Prof bagi tahu tadi, NGO, media dan sebagai Aman Palestin ni yang telah pun berusaha daripada dulu tahun 2006 sampai tahun 2020 berusaha untuk nak menyedarkan tentang keperitan, penderitaan dan juga isu-isu kemanusiaan yang berlaku kepada rakyat Palestin. Justru itu saya mengharapkan diri saya, Prof dan juga NEM sama-sama kita membantu kepada rakyat Palestin ini yang ditindas, dizalimi dari dulu, bermula tahun 1948 lagi Prof kan, sampailah sekarang. Yang mana hak kehidupan mereka sebagai seorang manusia tak pun diiktiraf. Dan sekarang ini pun mereka terus dijajah daripada semasa ke semasa. Dan itulah antara tugasan-tugasan yang perlu dibuat oleh media, oleh NGO-NGO Aman Palestin dan juga kerajaan kita sendiri. Dan saya yakin kerajaan kita mampu untuk nak membantu rakyat Palestin daripada semasa ke semasa bagi mendapatkan hak-hak mereka. Dan yang saya nyatakan tadi, kesatuan negara-negara Islam itu perlu. Dan OIC ni kalau perlu di-brandedkan benda ni, maka ia boleh menjadi satu kekuatan sebenarnya. Walaupun nampak mustahil, tetapi kalau kita usahakan ke arah tu, boleh, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Baik, terima kasih banyak kepada tamu kita di studio pada hari ini yang sudi memberikan penjelasan tentang isu kita pada malam ini. Jadi terima kasih banyak kepada Lieutenant Colonel Nazrul Musman, penceramah ataupun perunding Aman Palestin kerana sudi bersama analisis pada malam ini, dan juga Profesor Dr. Azmi Hassan, pakar politik antarabangsa dan geostrategis. Baik, apa yang dapat saya simpulkan malam ini, normalisasi dengan Israel jelas membantutkan usaha Palestin untuk mengembalikan hak mereka yang dirampas Israel. Dan sehingga hari ini janji manis yang ditabur hanya tinggal janji. Hubungan yang dibina kononnya atas dasar perdamaian menjadi racun berbisa buat Palestin. Bahkan hakikatnya ia adalah helah untuk mengukuhkan kedudukan Israel di Timur Tengah sekaligus menghalalkan rampasan wilayah yang dibuat Zionis. Siapa lagi yang boleh diharapkan oleh Palestin melainkan Liga Arab dan dunia Islam untuk meneruskan perjuangan mereka mencapai status negara berdaulat? Malangnya sinar itu semakin samar. Jangan biarkan perjuangan dan darah syahid yang terkorban demi bumi Palestin berakhir sia-sia. Buat rakyat Malaysia, isu Palestin adalah isu kita bersama bagi mempertahankan kesucian Baitul Maqdis. Bantulah mengikut kudrat dan kemampuan kita demi saudara se-Islam kita di sana. Sekian analisis untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.